Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Hafizan bin Winzi, nombor metrik 267495. Bersama rakan-rakan saya Mahzumi bin Suwono, Ramzi bin Aris, Syafri Izham bin Muhammad Aminuddin dan Muhammad Ardi Santri bin Rohani. Di sini kami ditugaskan untuk membuat satu video pembintangan berkenaan dengan subjek Undang-Undang dalam Komunikasi SCCA 2083. Untuk tajuk analisis yang kami pilih adalah penyalahgunaan media sosial dalam Malaysia. Media sosial pada masa kini bukanlah satu perkataan yang asing dalam kehidupan sejagat manusia pada era pasca globalisasi. Sejajar dengan peredaran zaman pada masa kini, perkembangan media terus mencatatkan perkembangan yang positif, terutamanya dalam bidang perindustrian dan teknologi. Menurut kajian, pengguna yang telah menggunakan platform media sosial ini kebanyakan terdiri daripada anak muda ataupun belia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mana mereka merupakan golongan yang dibesarkan dengan perkembangan media sosial ini. Oleh itu, tidak hairanlah sekiranya golongan belia atau anak muda ini lebih mahir menggunakan platform media sosial berbanding mereka yang berusia 30-an ke atas. Namun begitu, kebelakangan ini, platform ini sering menjadi lapangan yang disalahgunakan oleh beberapa pihak yang tidak bertanggungjawab. Malah, yang lebih menakutkan lagi, kesan media sosial ini tidak lagi dianggap sesuatu yang positif, akan tetapi lebih kepada negatif kerana tindakan beberapa pihak yang menyalahgunakan platform ini. Itu saja penerangan saya dan saya akan majukan pembintangan ini kepada rakan saya untuk penerangan selanjutnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Encik Hafizan, rakan kita yang telah memulakan pembintangan pada hari ini terhadap penyalahgunaan media sosial di Malaysia. Saya akan mengupas isu penyalahgunaan media sosial di Malaysia. Jika kita lihat wujudnya trend peningkatan mendadak kes media sosial yang terdapat di Malaysia. Jadi impak negatifnya adalah penyalahgunaan media sosial akan berlaku secara berleluasa di Malaysia. Melalui data SKMM, iaitu Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, terdapat lebih kurang 6,000 aduan telah dilaporkan pada bulan Januari hingga Oktober 2017. Melalui lebih kurang 6,000 aduan tersebut, antaranya terdiri daripada 75% adalah daripada aplikasi Facebook dan selebihnya adalah melalui aplikasi WhatsApp, Twitter dan lain-lain. Penyalahgunaan ini berlaku dalam aplikasi-aplikasi ini. Maksudnya majornya adalah aplikasi Facebook. Antara jenayah cyber seperti sebar berita palsu, scam maklumat peribadi orang awam, menggunakan salah guna akaun media sosial orang lain, itu adalah merupakan salah satu jenayah cyber lah. Walaupun Malaysia telah menggubal serta memperkenalkan undang-undang seperti Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Perkhidmatan Pos 2012, Akta Tandatangan Digital 1997 dan juga Akta Perdagangan Strategik 2010 untuk menangani jenayah cyber serta penyalahgunaan media sosial. Namun, kegiatan jenayah cyber masih lagi bermaharajalela di Malaysia. Selain mewujudkan undang-undang yang berkaitan, PDRM dan SKMM telah berganding bahu untuk memperkukuhkan lagi kerjasama bagi membendung dan memerangi jenayah cyber dengan menubuhkan Jawatan Kuasa Jenayah Cyber PDRM SKMM untuk mengelakkan jenayah cyber berlaku kepada diri kita. Sebagai pengguna media sosial, kita seharusnya berhati-hati dan membuat pengesahan terlebih dahulu terhadap maklumat atau berita yang disampaikan. Sebagai contoh, melalui laman sesawang sebenarnya.my, yang mana melalui laman sesawang ini kita boleh mengesahkan maklumat yang kita terima sebelum kita sebarkannya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi saya akan menghuraikan beberapa faktor berlaku penyalahgunaan di media sosial lah. Antara salah satu faktor yang mendorong kepada peningkatan penyalahgunaan media sosial adalah kurangnya penguatkuasaan undang-undang dari pihak berkuasa. Ini merupakan faktor dan pertimbangan utama mengapa penyalahgunaan media sosial ni sering berlaku di Malaysia. Tapi adalah menjadi satu yang tindakan yang tidak adil
sekiranya kesemua bebuanan ini diletakkan di bahu pihak berkuasa saja, kerana langkah mengatasi permasalahan besar ini perlu dilakukan dan disokong oleh semua, termasuklah di kalangan masyarakat sendiri. So dari aspek organisasi pula, sistem pentadbiran negara yang korup bermasalah menjadi punca dan faktor berlakunya penyalahgunaan media sosial ni lah. So kalau kita tengok, rakyat pun sudah berani untuk bersuara dan mereka juga mulai muak dengan sistem yang diterapkan dalam pentadbiran negara. Kalau kita tengok, rakyat juga mula hilang keyakinan dengan sistem perundangan di negara, di mana pada khidmat mereka sistem perundangan negara ni tidak lagi telus dan tidak adil. Jadi mereka juga beranggapan bahawa melalui media sosial ni mereka boleh meluahkan apa yang mereka rasa tu dengan pantas, dan terhadap apa yang mereka tidak puas hati itulah. Jadi selain itu juga, faktor lain yang mendorong kepada penyalahgunaan media sosial ni adalah kalau kita tengok, masyarakat sekarang berlumba-lumba dalam mengejar populariti lah. Kalau kita tengok, semua benda pun nak share dalam media sosial ni kan. Kalau kita tengok, diorang suka mempost ataupun menggunakan media sosial ni, dia nak tayangkan, mesti ada elemen-elemen kejutan supaya kandungan mereka tu tular dan ditonton oleh ramai lah. So walaupun segelintir pihak ada yang tidak suka, tapi ramai juga yang suka lah. So antara lainnya adalah kurang pengetahuan akan impak kepada penyalahgunaan media sosial ni. Hakikatnya isu kurang pengetahuan akan penyalahgunaan media sosial ni bergantung kepada diri sendiri dan individu itu sendirilah. Itu termasuklah sikap, perangai serta sifat individu yang turut memainkan peranan penting dalam penyalahgunaan media sosial ni lah. So secara keseluruhannya, jika penyalahgunaan media sosial ni tak dibendung, tak dikawal, impak dia akan kepada negara itu sendirilah. So boleh jadi negara itu jadi porak-poranda penyalahgunaan media sosial ni secara tidak terkawal kan. Sebab tu sekarang ni pun kerajaan ada keluarkan satu website untuk kita cek dulu berita tu sahih ke tak sahih sebelum kita kongsi. Tu saya rasa tu salah satu benda yang paling patut dibuat lah. Dan kita sebagai masyarakat pun perlu bertanggungjawab sebelum kita nak sebarkan sesuatu perkara tu, supaya ia tidak menjadi salah di sisi undang-undang sedia ada di Malaysia ni. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baiklah, terima kasih kepada sahabat saya yang telah memberi pembentangan sebelum ni. Seterusnya saya akan membentangkan tentang peranan akta berkaitan dengan penyalahgunaan media sosial. Di Malaysia ni, seperti kita sedia maklum, terdapat pelbagai akta lah yang telah digubal dalam menyelesaikan permasalahan penyalahgunaan media sosial. Antaranya adalah Akta Jenayah Komputer 1997. Akta ni dia bertujuan nak selesaikan isu ataupun permasalahan yang berkaitan dengan kesalahan berkaitan penyalahgunaan komputer untuk tujuan melakukan jenayah. Di bawah akta ni, akses secara tidak sah atau mengubah apa-apa program ataupun data yang terdapat di dalam sesebuah komputer adalah salah dan boleh dikenakan hukuman. Akta ni juga berkesan kepada apa-apa jenayah yang dilakukan di Malaysia lah, walaupun kesalahan tersebut dilakukan oleh seseorang dari sesuatu tempat di luar Malaysia, selagi mana komputer, program atau data tersebut berada di Malaysia. Seterusnya, akta yang berkaitan adalah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Akta ini digunakan dalam membantah isu berkaitan dengan mana-mana perkara yang bersalahan dengan penggunaan media sosial. Sekiranya didapati bersalah, individu tersebut boleh dikenakan hukuman di bawah Seksyen 233 dalam kurungan 1 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Seterusnya adalah Akta Fitnah 1957. Walaupun pada masa kini kebanyakan perbuatan fitnah banyak terjadi melalui media sosial, maka Akta Fitnah 1957 ini telah dipinda dengan memasukkan beberapa seksyen yang menjelaskan fitnah maupun label yang dibuat melalui media sosial juga boleh dikenakan tindakan. Dan seterusnya, dan yang terakhir sekali adalah Akta Asutan 1948. Akta Asutan 1948 ni yang mana melalui Seksyen 7
menunjukkan bahawa satu kenyataan yang dikatakan mempunyai kecenderungan untuk menghasut itu, termasuklah kenyataan yang dibuat di mana-mana media sosial, boleh dikenakan tindakan. Baiklah, itu sahaja pembentangan saya. Saya serahkan kepada sahabat saya untuk pembentangan yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan perbincangan dengan beberapa cadangan penyelesaian bagi membendung aktiviti-aktiviti kegiatan penyalahgunaan laman media sosial di kalangan rakyat Malaysia. Yang pertama, melalui akta-akta sedia ada, perlulah dikuatkuasakan sekali dengan penguatkuasaan undang-undang serta menitikberatkan hukuman yang lebih berat bagi kesalahan penyalahgunaan laman media sosial di kalangan rakyat Malaysia. Yang kedua, kerajaan boleh bersama-sama dengan kerajaan tempatan ataupun ketua tempatan untuk melaksanakan beberapa kempen bagi memberi kesedaran kepada rakyat Malaysia betapa pentingnya menggunakan platform media sosial dengan cara yang betul dan berhemah. Dari sudut kekeluargaan pula, ibu bapa perlulah memainkan peranan yang penting bagi memastikan anak-anak berada dalam lingkungan yang betul. Dalam erti kata yang mudah, mengurangkan penggunaan gadget di rumah, melebihkan masa bersama anak-anak di rumah dan melaksanakan aktiviti-aktiviti yang lebih berfaedah daripada melayari laman-laman sosial ataupun penggunaan internet yang melebihi waktu yang diperuntukkan berbanding dengan waktu yang digunakan bersama dengan anak-anak. Bagi individu pula, perlulah sentiasa lebih berdisiplin, bertanggungjawab serta bijak dalam menguruskan informasi di platform media sosial masing-masing. Sebelum dikongsikan atau disebarluaskan sesuatu informasi itu, perlulah dipastikan kesahihannya supaya tidak terjebak dengan penyalahgunaan laman media sosial. Aktiviti-aktiviti yang tidak sihat seperti ini perlulah dibendung seawal daripada lingkungan kekeluargaan. Sebagai kesimpulannya, seperti yang kita sedia maklum, tanggungjawab untuk membendung kegiatan penyalahgunaan laman media sosial di kalangan rakyat Malaysia ini bukanlah hanya terletak kepada beberapa individu sahaja seperti kerajaan, badan-badan berkanun, pihak-pihak berkuasa. Malah, ianya terletak pada diri setiap individu dalam negara Malaysia yang kita cintai. Sekian, terima kasih.